أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, Imam Masjid Negara, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rusniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman. Seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Mengakhiri ayat ke-51 mafhumnya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, kerana itu sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. InsyaAllah sambungan tadabbur surah Ali Imran diteruskan malam ini dan Ustaz akan menyambung pada permulaan ayat 52. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis dengan umul kitab dan seterusnya menyambung tadabbur dalam kuliah maghrib kita malam ini. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillah. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita sampai kepada ayat 51, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Inilah kalimah penutup dakwah Nabi Isa kepada kaum dia sejurus selepas baginda lahir dan 33 tahun selepas tu. 33 tahun selepas tu datanglah ayat 52. Tu jarak antara ayat 51 dan ayat 52. So 51 sejurus selepas lahir, itu dia punya ayat penutup bagi dakwah dia. Dakwah Nabi Isa. Dan ayat 52 ini sewaktu berlaku pengepungan sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. 33 tahun. 33 tahun. So kita baca Quran, rasa macam lepas satu, tapi dia punya realiti masa sebenar jauh jarak dia. Jauh. So 33 tahun. Kita nak lihat ada kisah panjang di sebalik ayat 52 ni. Ada kisah panjang di sebalik ayat 52 ni. So kita nak tengok, nak tahu apa latar belakang kisahnya ni. Sehingga Nabi Isa merasakan sesuatu. Falamma ahassa Isa minhumul kufr. Ketika Nabi Isa merasa akan kekufuran daripada mereka. Apa yang Nabi Isa rasa sebenarnya? Gitu. So bila Nabi Isa bawakan risalah tauhid ni bertahun-tahun lamanya, Nabi Isa kan Nabi yang baru. Jauh sebelum tu ada pendeta-pendeta yang bersama dengan Nabi Musa. Selepas tu Nabi siapa nama dia tu, Yusak bin Nun. Kemudian Nabi Daniel. Lepas daripada tu datanglah Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman. Kemudian ada Nabi Zakaria. Selepas daripada Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa.
Nabi Yahya dan Nabi Isa. So, kerana dia Nabi yang baru, maka sebelumnya ada pendeta-pendeta Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi yang sudah lama dalam agama ni, yang sudah lama dapat Taurat. Kan, yang sudah lama dapat Taurat. So pemuka-pemuka ni lah yang merancang menentang baginda. Sebab mereka rasa terancam dengan Nabi Isa. Terancam kedudukan, terancam pengaruh. Lalu mereka buat perancangan untuk bunuh. Perangai kita juga macam tu. Bila ada anak muda yang nampak berkaliber, ada karisma, orang-orang tua yang dalam kategori yang sama, kan, ustaz-ustaz tua, dia akan rasa, semua orang beri tumpuan pada dia tu, aku dah tak ada peminat dah. Gitu. Ini penyakit zaman berzaman. Tapi bila berkaitan dengan orang Yahudi, mereka sangat ekstrim dalam benda ni. Gitu. So, dia merancang untuk bunuh Nabi Isa, tapi diorang tak boleh nak buat rancangan tu. Sebab orang-orang Yahudi waktu itu, dia di bawah kerajaan Rom. Dia tak boleh nak sembarang je. Mereka juga tertekan di bawah kerajaan Rom. Ingat, dua kuasa besar waktu tu Rom dan Parsi. So, mereka berada di bawah kerajaan Rom. Maksudnya, mereka tak ada kuasa. Bukan mereka yang memerintah. Kerajaan Rom waktu tu, dia punya fahaman, dah tentu fahaman yang berlawanan, fahaman syirik. Kan? So, dia bukan sekadar syirik yang bukan-bukan, tetapi mereka sedang memuja satu figura Nabi Uzair. Kita dah lalui kisah Nabi Uzair dalam surah Baqarah selepas daripada kisah Nabi Ibrahim. Kan, dah lalui kan? Nabi Uzair yang dia pergi satu tempat, dia dimatikan 100 tahun, dia disuruh lihat bekalan dan di kedai dia. Tu Nabi Uzair. So kerajaan Rom waktu tu mereka melakukan amal yang syirik, mereka memuja Nabi Uzair sebagai anak Allah. Mereka puja Nabi Uzair ni kerana Nabi Uzair boleh menghafal kitab Taurat. Bila pada waktu tu nak hafal kitab Taurat ni kira paling hebat lah ni. Hebat kot boleh dapat hafal kitab Taurat. Kan bila dah dapat hafal kitab Taurat ni mereka rasa inilah orang yang hebat dan mereka memuja baginda sebagai anak Tuhan. So kembali kepada cerita Yahudi tadi, bila dia bimbang pengaruh mereka dibayangi oleh Nabi Isa, mereka mula buat cerita untuk menuduh Nabi Isa mahu merampas kerajaan Rom. Mereka tuduh Nabi Isa dan penganut dia untuk menggulingkan kerajaan Rom. Sebab mereka kata Nabi Isa nak jadi raja. Dan waktu itu, hukuman kepada cubaan menggulingkan kerajaan. Hukumannya apa? Disalib, dipalang. Sama juga dalam kita punya undang-undang, kanun keseksaan, apa-apa cubaan yang mahu menggulingkan kerajaan, kan, espionage,
itu hukum bunuh. Tapi waktu tu dibunuh dengan cara disalib. Lalu bila Nabi Isa ada rasa ahasa tu maksudnya rasa. Rasa yang bagaimana? Allah berikan wahyu kepada Nabi Isa, ada perancangan untuk bunuh baginda. Itu perkataan ahasa tu. Dia dah rasa. Maka bila dia rasa benda tu, ada orang nak bunuh aku ni. Kan rumah dah kena kepung bukan, ini bukan kepung nak tangkap untuk bawa ke penjara, tak. Ini kepung untuk bunuh. Maka waktu itu, baginda bertanya kepada sahabat-sahabat yang rapat dengan dia. Baginda tanya, man ansari ilallah. Siapa yang mahu menjadi pembela agama Allah? Siapa mahu menjadi penolong kepada Allah? Man ansari ilallah. So, dalam ayat ni, Nabi Isa ajak sahabat-sahabat dia untuk menjadi penolong kepada Allah. Nabi Isa bukan kata, siapa nak bantu aku? Man ansari, siapa nak bantu aku? Tak. Siapa nak bantu agama Allah ni? Kan? Inilah ayat yang kita, yang saya sentuh waktu Isnin yang lepas. Kan, sewaktu kita tengok surah di hujung, surah Saf. Surah Saf. Saya petik juga ayat yang ini. Ayat yang sama. Nabi Isa rasa mahu dibunuh. Lalu dia tanya sahabat dia, siapa yang nak bantu agama Allah? Dia tak kata siapa nak bantu selamatkan aku daripada musuh aku. Tidak. Dia tidak ajak sahabat dia, jom kita perang, angkat senjata. Tidak. Yang dia tanya ialah siapa yang mahu meneruskan legasi dakwah ini. Jadi kita mungkin dia tak ada musuh. Tapi apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Mereka mahu ke meneruskan perjuangan, mahu mengangkat agama ini melalui jalan dakwah? Anak-anak kita sudi ke meneruskan perjuangan nak faham Quran ni? Bila dah faham, sampaikan pada orang lain. Mahu ke mereka meneruskan perjuangan tu? So selagi kita tak tanya, kita tak tahu jawapan tu. Bila kita tanya, kita tahulah jawapan kesungguhan anak kita, kefahaman mereka terhadap Quran, terhadap sunnah. Dalam keadaan bahaya semacam itu, Nabi Isa masih lagi memikirkan bagaimana nak mengajak manusia mengenal Allah. But conclusion kepada perkataan Nabi Isa yang di atas ialah innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Ada tak siapa-siapa yang nak teruskan legasi ni? Kalaupun aku tak ada, siapa yang nak meneruskan agenda dakwah ini? Itu matlamat Nabi Isa. Maka qalal hawariyun, berkatalah pembantu-pembantu dia, nahnu ansarullah. Kamilah penolong Allah. Kamilah penolong Allah. So berapa orang hawariyun ni? 12 orang yang sedia membantu. Perkataan hawari,
Ada ulama yang kata dia berasal daripada dia asal maksud perkataan ni dia bermaksud nelayan. Nelayan. Sebab waktu itu Jerusalem ramai nelayan. Ada juga yang kata ia daripada perkataan basuh. Hawari ni bermaksud basuh. So mereka ni adalah sekumpulan tukang cuci atau tukang basuh baju, tukang dobi. Mereka ni mengambil upah membasuh pakaian. So sama ada dia bermaksud nelayan ataupun bermaksud basuh, kedua-duanya membawa konotasi mereka ini dari golongan B40, golongan bawah. Golongan rendah. Mereka sanggup untuk jadi pengikut Nabi Isa dan sanggup bantu baginda sebarkan agama. Itulah kebiasaannya. Ikut para Nabi ini selalunya orang-orang bawahan. Orang-orang miskin, orang-orang susah. Kan? Tapi menariknya, Hawariyun kalau ikut ikut Israiliyat, mereka berjumlah 12 orang. Dalam surah Saf, Allah menyeru kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Allah tidak terhadkan kepada 12 orang, tetapi setiap individu Muslim berhak dan layak untuk jadi pembantu Allah. Tak bangga ke kita? Bangga. Kita sangat bangga. Maka jom kita kembangkanlah dakwah agama ini seru pada setiap manusia agar mereka kenal Allah. Ada riwayat yang sebut pemuka Yahudi yang jahat yang datang masuk mencari Nabi Isa untuk tangkap baginda. Sebab bila orang Rom nak tangkap Nabi Isa, selepas dituduh dia nak jatuhkan kerajaan tu, mereka kata mereka tak kenal macam mana rupa Nabi Isa. Sebab Nabi Isa dengan pengikut-pengikut dia ni mirip, muka dia tu mirip. Mirip. Jadi ada seorang pemuka Yahudi ni yang sanggup jadi tukang pengecam. Siapa Nabi Isa? So ikut perancangan dia ni, dia kata dia akan masuk dulu dan dia akan panggil Nabi Isa. Dan orang Rom waktu tu bolehlah serbu dan tangkap baginda. Baru tahu mana satu dia kan. Itu rancangan dia. Dan pada waktu itulah waktu yang sangat tepat Allah telah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan waktu itulah Allah telah menukar wajah orang yang jahat tu, yang nak mengecam baginda, menyerupai wajah Nabi Isa. So pengikut yang lain nampak rupanya memang seperti Nabi Isa. Maka Hawariyun yang lain panggil orang tu dengan panggilan Nabi Isa. So akhirnya tentera Rom ni pergi tangkap orang tu dan dia disalib. Oh, gitu. Kan? Siapa suruh jahat sangat? Kan Nabi sendiri pun nak dibunuh. Dan
orang-orang Yahudi yang jahat ni, yang buat perancangan, buat propaganda, yang mereka telah bunuh Nabi Isa, mereka sendiri pelik. Mana hilang lelaki yang masuk cari Nabi Isa tu? Dan tak ada dikatakan yang dia dijumpai selepas tu. Tak disebut dalam sejarah. Tapi mereka dah tak kisah lagi pasal lelaki tu. Yang penting mereka berjaya tangkap Nabi Isa. Itu yang mereka canang-canangkan. Sedangkan siapa yang disalib? Yang tukang mengecam, nak cam Nabi Isa. Dan rentetan daripada itu, pengikut Kristian turut diperbodohkan sehingga mereka terima bulat-bulat cerita yang Nabi Isa mati disalib, dan mereka pegang cerita tu sampai hari ini. Malah syaitan pula bawa nasi tambah. Dia tambah perencah. Dia tambah masuk dalam akidah. Oh, Nabi Isa tu disalib untuk menebus dosa keturunan dari Nabi Adam. Nampak tak? Bila bercakap tak ada dalil, orang awam ni akan ikut je. Dia akan ikut je orang lain tanpa usul periksa. Satu ada dalam pepatah Arab disebut bodoh macam keldai. Sebab keldai ni diikut je arahan manusia, diikut je. Itu bahayanya kalau tak belajar agama, ikut tanpa usul periksa. Sedangkan yang sepatutnya kita ikut apa? Dalil. Dalil. Ikut bukan ikut melulu. Ikut dengan mengetahui dan faham dalil tu. Itu ittibak nama dia. Kita disebut ittibak Rasul. Kita ikut bukan ikut buta. Tak. Kita ikut dan tahu kenapa Nabi buat begitu. Faham dalil tu. So, kalau kita ikut buta tanpa tahu dalil, itu namanya taklid. Taklid. Taklid ada kalanya baik. Namun majoritinya punah. Sebab macam-macam boleh jadi. So, perkara paling bahaya ialah kita tak tahu sama ada orang yang kita ikut tu benar atau tidak. So, jangan taklid dengan Ustaz Nazri. Tuan-puan kena pastikan ianya betul, ada sumber. Jangan tiru-tiru. Kita kena ittibak. Ikut orang yang boleh memberikan dalil. Dan dalil tu mestilah wahyu. Dia bukan hujah manusia. Bukan hujah akal. Wahyu dalam Quran. Nanti kita akan jumpa perkataan ittibak ni. Ittibak. So, sepeninggalan Nabi Isa, kan, sepeninggalan Nabi Isa, 12 orang Hawariyun tu kekal berdakwah tegakkan agama Allah. Mereka sebarkan senyap-senyap sebab takut akan dibunuh. Tapi dia terus sebarkan. Cuma kerana mereka sebarkan secara sembunyi-sembunyi, maka banyak maklumat agama terhalang kepada manusia
secara vast, secara kebanyakan, secara ramai. Ramai yang tak tahu tentang agama. Satu kita dapati ada banyak salah faham dalam agama Kristian. Sebab mereka disuapkan dengan ajaran agama yang salah. Sedangkan masih ada syariat lagi pada waktu itu. Gitu. So, yes. Kerana mereka berdakwah sembunyi-sembunyi itulah. Maka banyak maklumat rakyat tak tahu. So, arus perdana punya fahaman berbeza. Akhirnya rakyat dia sesat macam tu je. Gitu. Dan cuba tengok, kan Nabi Isa tanya, Man ansari ilallah, siapa yang mahu tolong aku untuk tegakkan agama Allah? Siapa mahu tolong aku? Bila Nabi Isa kata siapa mahu tolong, bukankah itu sifat manusia? Bukan sifat anak Tuhan. Bukan sifat Tuhan sendiri. Takkanlah Tuhan minta tolong. Ini juga dalil menunjukkan Nabi Isa tu hanya seorang manusia. Hanya seorang Nabi. Gitu. Dan kalau kita nak buat perbandingan tuan-puan, kan 12 Hawariyun ini terus menerus berdakwah walaupun secara sembunyi-sembunyi. Terus menerus berdakwah walaupun sembunyi-sembunyi. Akibatnya banyak masyarakat yang tak tahu. Cuba kita bandingkan perjalanan agama Islam. Sejak zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in, dan 800 tahun selepas tu. 80 tahun ke 800 tahun. 80 tahun selepas kewafatan Nabi, barulah hadis dibukukan. 800 tahun selepas kewafatan Nabi, baru hadis dibukukan. Ini cerita pasal hadis. Barulah hadis tu dibukukan. 800 tahun. Oleh Bukhari. Kemudian oleh murid dia, Muslim. Kemudian Sunan Sittah. 6 orang lagi. Dan mereka kumpul hadis-hadis ni. Kemudian selepas daripada itu barulah imam mazhab muncul. 80 tahun selepas Nabi wafat, hadis dibukukan. Dan selepas itu barulah imam mazhab muncul. Dan imam mazhab ini, kalau kita ambil contoh mazhab Maliki, Imam Malik. Imam Malik, dia bertempat di Mekah. Dia bertempat di Mekah. Dan dia punya pendapat adalah pendapat orang Mekah. Pendapat dia orang Mekah. Berbeza dengan Imam Syafi'i, dia di Iraq. So, suasana orang Iraq. Imam Malik suasana orang Mekah. Dan sewaktu dia hidup, pemerintah waktu tu nak mengangkat dia punya buku Muwatta sebagai perlembagaan negara. Imam Malik tak nak. Sebab waktu itu rakyat Mekah, dia ada hukum fiqah dia sendiri. So Imam Malik kata, tak, aku tak nak jadi kacau bilau kepada rakyat. Hanya semata-mata diorang nak memahamkan
apa yang aku tulis. Maksudnya Imam Malik punya ajaran, mazhab, bukanlah menjadi arus perdana waktu itu. Tak. Tapi kerana orang belajar, orang membaca dan belajar, baca buku karangan dia, anak-anak murid dia sebarkan apa yang dia bawa, dan Allah kekalkan mazhab itu, maka mazhab itu kekal sampai sekarang. Hukum-hukumnya, fiqhnya, pendapat dia, semua Allah kekalkan sampai ke sekarang. Sedangkan dia bukan arus perdana pun waktu dia. Sama macam Imam Syafi'i. Sehingga dia ada dua kaul, dua pendapat. Pendapat pertama waktu dia berada di Iraq, pendapat kedua waktu dia berpindah ke Mekah. Dua pendapat berbeza. Dia perbaharui pendapat dia. Allah yang mengekalkan, ada manusia yang memegang erat kepada mazhab Syafi'i sampai kita boleh belajar dan boleh tahu tentang mazhab itu. Ada je mazhab-mazhab lain, contoh Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni kalau dalam perbandingan mazhab, dia punya nama terkenal. Tapi kerana tak ada orang yang bawa mazhab ini, anak murid dia tidak berkembang, maka mazhab ini mati. Tidak diamalkan kecuali ada dalam perbahasan fiqh. So tuan-puan, sejak zaman Nabi, untuk kita tahu apa yang Nabi buat, kita dapat tahu tu melalui mazhab-mazhab ni. Kita dapat tahu melalui mazhab-mazhab ni. So, dengan kata lain, orang-orang mazhab ni kan, Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka sebenarnya, daripada mereka lah kita dapat kenal Nabi. Dan dimensi yang lain, Allah mengekalkan tindak tanduk Nabi dengan cara lahirnya 4 mazhab. Mazhab fiqh. Ilmu fiqh adalah tentang bagaimana Nabi beribadah. Ada kalanya Nabi beribadah macam ni, ada kalanya Nabi beribadah macam ni. So ulama-ulama ni dia bincangkan, oh Nabi beribadah macam ni, ini dalilnya. Nabi beribadah macam ni, ini dalilnya. Semua tentang Nabi. So kita belajar fiqh bukan tentang hukum, tapi sebenarnya kita belajar tentang Nabi. Gitu. Tapi kita perasan tak yang kita belajar tentang Nabi? Tak kan? Dia selalu menganggap, ini kita belajar fiqh. Terputus ingatan kita pada Nabi. So gitu. So sekarang ni perbezaan antara Nabi Isa, Allah tidak kekalkan, tidak kembangkan apa yang dibawa oleh Hawariyun ini. Tetapi dalam konteks umat Nabi SAW, Allah pelihara tindak tanduk Nabi, ajaran Nabi, dengan cara Allah tetap hidupkan mazhab-mazhab fiqh ini sampai ke akhir nanti.
Yang kekal ada 4 mazhab utama. Gitu. So qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun. Kami telah beriman kepada Allah dan saksikanlah sungguh kami ialah orang-orang Islam. Amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun. So mereka minta Nabi Isa kerana mereka telah bersedia untuk bantu baginda, bantu agama ini. Mereka mengaku beriman dan sekarang mereka minta Nabi Isa jadi saksi yang mereka benar menyerahkan diri pada Allah. So setelah mereka beraku janji, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Setelah mereka menyatakan kesanggupan, sekarang kita diajar munajat mereka pada Allah. Hubungan dia dengan Nabi dia kata, amanna billah wa syahadu bi anna muslimun. Kami beriman dengan Allah dan engkaulah dari saksi kami bahawa kami benar-benar Muslim. Ayat selepasnya ialah apa permohonan mereka pada Allah. Tadi dengan Nabi, sekarang munajat mereka pada Allah. Dan ini menjadi doa penting buat kita. Alhamdulillah. Semua daripada kita mahu untuk jadi ansarullah. Semua kita berkobar-kobar mahu menjadi membantu agama Allah. So, kita sudah ada kesanggupan. Dan itu yang perlu dimulakan. Mula-mula kena sanggup dulu. So, selepas kita nyatakan kesanggupan, step kedua ialah kita kena doa minta Allah tolong. So, perjuangan perlu kepada sanggup diiringi permohonan doa pada Allah. So harapan perlu letak 100% pada Allah kerana tanpa pertolongan Allah tak ada harapan. Tanpa bantuan Allah tak ada harapan. So apa bentuk doa? Hawariyun ajar pada kita. Doa Hawariyun Allah kekalkan dalam Quran supaya kita yang mahu mencontohi mereka, kita ikut dan kita baca. Gitu. Siapa doanya? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Ui, doa ni indah betul, indah betul. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Wahai Tuhan kami telah beriman dengan Quran. Kami telah beriman dengan wahyu Allah. Kami telah beriman dengan Quran. Dan menariknya, perkataan Rabbana itu, Rabbana, Hawariyun terus berdoa pada Allah. Bukan seperti kisah-kisah orang Yahudi yang kita baca sebelum ni. Kan? Dia minta Musa, Musa, doa pada Tuhanmu, kami minta ini. Musa, doa pada Tuhanmu, kami minta ini. Dia tak doa pun terus pada Allah. Dia minta Musa yang doakan. Inilah patutnya sikap orang beriman. Percaya pada Allah, terus berdoa pada Allah. Tak perlu perantara. Tak ada perantara. Rabbana, amanna bima anzalta. Ya Allah, kami benar beriman dengan Quran yang kau turunkan. Kami beriman dengan apa yang telah engkau turunkan. Wattaba'na rasul. Dan kami berjanji untuk mengikuti Rasul. Itu ittiba' tu.
ikut dengan ilmu, ikut dengan belajar, tidak tambah-tambah, tidak seleweng, ikut. Jangan tambah, jangan seleweng, ikut je. Begitu. So, wattaba'na ni, dia juga bermaksud kita bersetuju untuk taat kepada arahan Rasul. Wattaba'na. Ittiba'. Faktubna ma'asyahidin. Maka tuliskanlah kami beserta orang-orang yang menjadi saksi. Sebelum tu dia kata, wahai Nabi Isa, engkau menyaksikan kami, engkau jadi saksi atas kami. Sekarang mereka sendiri minta Allah tulis mereka jadi saksi. Mereka minta Allah tuliskan mereka sebagai orang yang bersaksi sebagai Muslim. So doa ini masukkan dalam kita punya set of doa yang kita perlu baca. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beriman dengan Quran dan agar kami dapat terus ikut sunnah Rasul, maka engkau tuliskan kami dalam kalangan orang-orang yang mencari kebenaran, menjadi saksi. Bagus juga setiap akhir baca Quran. Tapi lazimnya selepas baca Quran, doanya ialah tasbih kafarah tu. Tasbih kafarah ialah doa selepas kita baca Quran. Kan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Gitu. Jadi bagus juga kalau nak tutup di akhir baca Quran, baca doa ni. Cuma tadi syarat doa ni apa? Kita benar-benar nak sampaikan agama ni. So bila kita sudah ada azam, mahu menyampaikan, mahu mengajar, kan sebelum mengajar, kita committed, ya Allah aku nak sampaikan agamamu. Baca doa ni, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Cukup engkau menjadi saksi, tulis dalam buku kami. Kan. Dan kemudian kita lihat bagaimana Allah melayan pihak lawan. Ni kan cerita Nabi Isa sedang dikepung, mahu dibunuh. Nabi Isa sedang minta kawan-kawan dia, siapa yang mau bantu. Nabi Isa tanya, dan Hawariyun kata kami mau bantu, dan diminta Nabi Isa jadi saksi, dan kemudian mereka berdoa pada Allah. Dan sekarang Allah gambarkan apa yang berlaku pada pihak musuh. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang tipu daya. Wa makaru. Makar ni tipu daya jahat. Perancangan jahat. Perancangan licik. Makaru. Wa makarallah. Allah juga merancang. Mereka buat perancangan halus dan terperinci. Cuma makar ini dia tidak semestinya untuk rancangan yang jahat sahaja. Yang penting rancangan itu rahsia, halus dan terperinci.
Sama juga macam perancangan Allah juga dalam bentuk rahsia, halus dan terperinci. Cuma dalam ini, ia adalah tentang rancangan jahat untuk membunuh Nabi Isa. Mereka hasut Raja Rom, tuduh Nabi Isa. Macam-macam mereka buat semata-mata nak bunuh Nabi Isa sebab kedudukan mereka goyah. Mereka tak mampu nak bunuh sendiri. Mereka guna orang dalam. Malah mereka guna orang dalam yang duduk bersama dengan halaqah Nabi Isa untuk jadi dalang semata-mata untuk jadi saksi palsu yang konon Nabi Isa ada berkata sesuatu nak gulingkan kerajaan Rom. Kan benda ni biasa berlaku sekarang. Ada tali-tali barut, api dalam sekam, gunting dalam lipatan. Kan macam mana Melaka boleh jatuh? Tu kan ada gunting dalam lipatan. Kan kalau mereka merancang, Allah pula merancang. Dan rancangan Allah lebih licik lagi. Malah Allah sebut, Wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik perancang. Sebab rancangan mereka belum tentu berjaya. Tapi rancangan Allah sudah pasti. Dan cuba lihat bagaimana Allah punya perancangan selepas daripada ini. Gitu. Apa rancangan Allah? Yang Allah kata wallahu khairul makirin ni. Apa rancangannya? Idh qala Allahu ya Isa. Ketika Allah berkata kepada Isa, wahai Isa, ya Isa, inni mutawaffika. Aku mengambilmu dengan sempurna. Mutawaffika dalam ayat ini diambil dengan sempurna. Roh dan jasad. Diambil semua. Kalau wafat tu diambil roh. Jasad tinggal. Ini roh dan jasad diambil secara sempurna. Allah tidak mematikan Nabi Isa, tetapi Allah angkat baginda ke langit. Itu maksud mutawaffikan. Mutawaffika. Mutawaffika. Tapi ada juga orang yang guna sebab dia punya kata akar dia tu sama dengan wafat. Jadi diorang kata apa? Inilah dalil yang kata Nabi Isa mati. Dan yang cakap macam tu siapa? Orang Islam. Orang Islam. Gitu. Mereka salah faham dengan penggunaan lafaz mutawaffika. Kata dasarnya ialah wafa. Bukan wafat. Wafa. Wafat tu dia hampir sama tapi tak serupa. Wafa, faya, wafa. Dan wafa ni boleh bawa banyak maksud. Dan selalunya wafa aufu bil ahdi. Kan dalam surah Isra. Sempurnakan janji. Kan aufu tu sempurnakan. Sempurnanya macam mana? Beri dengan penuh atau ambil dengan penuh. Tu selalunya wafa ni dia bermaksud beri dengan penuh atau ambil dengan penuh. So orang yang kata Nabi Isa telah mati itu keliru. Sebab perkataan wafa itu mereka gunakan dengan maksud wafat. Dan memang kalimah wafat tu digunakan juga untuk mati. Tetapi lafaz wafat itu kiasan sahaja.
Sama ada untuk mati atau untuk tidur. Malah Allah guna perkataan wafat juga digunakan untuk tidur. Sebab kalau mati, Quran menggunakan perkataan yang tepat. Apa dia? Maut. Maut. Maut tu Allah tidak ambil semua sekali. Allah cuma ambil roh, ditinggalkan jasad. Tapi dalam konteks Nabi Isa, Allah tidak kata kami matikan kamu. Tak. Mutawaffika. Ini perancangan Allah. Apa perancangan Allah? Allah cakap dengan Nabi Isa, hai Isa, we will take you. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan kami mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan kami selamatkan engkau, bersihkan engkau dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan kami jadikan orang-orang yang mengikutimu mengatasi orang-orang kafir hingga hari kiamat. Perasan tak bila Allah kata kami jadikan orang yang mengikutimu fauqa, superior, mengatasi. Kita kenal ke nama Hawariyun? Tak kenal. Macam mana kata mengatasi? Allah selamatkan mereka. Hawariyun daripada dituduh mengatakan sesuatu dalam Bible. Kan ada Luke, John, Matthew. Itu bukan nama Hawariyun. Tak. Itu tanggapan sahaja. Tanggapan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, oh ini daripada Luke, ini daripada tu. Tak, sebenarnya mereka tak sebut macam tu pun. Kalau beginilah janji Allah kepada orang-orang Hawariyun, ini juga jaminan keselamatan bahawa mereka-mereka yang kekal atas jalan dakwah ini, mereka sebenarnya mengatasi, superior berbanding orang-orang lain. Ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. So teruslah berdakwah. Kan? Tapi menariknya, orang Kristian kata ini bukti mereka yang benar. Mereka guna ayat ni, mereka kata mereka lebih tinggi daripada orang Yahudi. Sebab mereka pengikut Nabi Isa. Dan hujah mereka apa? Cuba tengok dalam Quran tu. Quran pun kata kedudukan mereka tinggi sampai hari kiamat. Itu kan omong-omong saja. Omong-omong tanpa bukti, tanpa sandaran pun. Kan? Adakah mereka Hawariyun? Tidak, Hawariyun 12 orang tu je. Yang ditawarkan jadi Ansarullah sekarang ni siapa? Mereka yang ikut Nabi SAW. Mereka sangka konon-konon mereka pengikut Nabi Isa. Tak, itu mengarut je. Tidak langsung mengikut ajaran Nabi Isa. Malah mereka buat syirik dengan memuja baginda. Ikut apa kalau macam tu? Kan? Kalau betul dia sayang, kalau betul dia cinta, dia akan ikut ajaran Nabi SAW. Dan kemudian Allah kata apa? Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepada akulah tempat kembalinya kamu. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kamu semua akan kembali kepada Allah. Dan suatu itu Allah akan mengadili antara kamu apa yang kamu gaduhkan. Fima kuntum fihi takhtalifun. So tuan-puan, secara teorinya,
kita semua bersetuju yang kita akan kembali kepada Allah. Realitinya, kita sebagai pendakwah yang cuba memahami Quran, salah satu prinsipnya ialah elakkanlah pergaduhan. Bila kita ikhtilaf, katalah saya ada pendapat saya, Puan Azrina ada pendapat Puan Azrina, Bonda Ros ada pendapat Bonda Ros. Jangan gaduh. Kita terima dengan berlapang dada. Kerana Allah cakap macam ni, kamu semua akan kembali pada Allah dan kamu akan diadili depan Allah apa yang kamu tidak setuju, apa yang kamu gaduhkan. Kita nak cepat-cepat masuk syurga. Kenapa perlu kita buang masa, perlu diadili depan Allah, mana betul, mana salah? Tak perlu. Aku nak cepat masuk syurga ni. Aku nak kalau boleh masuk syurga tu bighairi hisab, tanpa hisab. Ataupun dalam bentuk hisabai yasirah. Kenapa perlu tunggu korang semua sebab kita pernah gaduh kat dunia dulu, tak setuju, aku tuntut depan Tuhan. Why? Nampak tak? So tak payah gaduh-gaduh. Kalau orang tu faham macam tu, biarlah dia. Kalau kita faham macam ni, kita ikut je apa yang kita faham. Gitu. Jangan gaduh-gaduh. Kan? So, secara teorinya ni, Allah telah tunjuk mana benar, mana yang salah dalam Quran dan ini penting. Takkan kita nak tunggu dekat akhirat nanti baru kita nak tahu mana benar, mana salah. Kan? So begitulah kalau kita konsisten berada di pihak Quran, kita akan lebih berlembut dengan manusia lain. Biarlah dia cakap apa. Yang penting kita faham dengan Quran. Bukankah kita minta tadi, Rabbana amanna bima anzalta. Kami beriman dengan apa yang kau turunkan. Kami beriman dengan Quran ni. Tak mungkin. Tak mungkin kalau kita beriman dengan Quran, faham dengan Quran, orang lain faham dengan Quran, boleh menjadikan kita berdua bergaduh. Tak, sebab kita beriman dengan benda yang sama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. 9:15. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz nak buka ruang untuk bertanya soalan ke pada jemaah? Tu ada soalan tu, tapi kalau tak betulkan kesalahan atau kesilapan seseorang tu, kita ikut jadi bersalah, bukan kita accountable. Kita, kalau orang tu, kalau kita rasa kita betul, dia salah. Itu kan perasaan kita. Benar. Itu kan Sebenarnya perasaan kita. persepsi tu yang mendahului bila tak ada perbincangan kan. Tu yang bahaya. Ya. Itu persepsi kita je. Lepas tu, kita nak betulkan persepsi kita, nak supaya orang faham persepsi kita, lalu kita nak diikut apa yang kita kata. Tak boleh. Siapa yang kata kita berada di pihak yang benar? Tak. Imam Syafi'i kata, aku suka kepada perdebatan kerana aku boleh tahu, aku harap kalau kebenaran itu keluar daripada mulut dia ataupun hasil daripada perbincangan kami. Imam Syafi'i. Kita berpegang pada yang benar. Dan kita bukanlah yang paling benar. So kalau ada pandangan yang lebih benar, ikut. Jangan gaduh. So bila gaduh, nanti Allah akan fahkum bainakum. Bayangkan Allah yang hukum. Allah putuskan.
dan itu jam, ternyata kita salah. Mana mau lari? Mana mau lari? Ternyata waktu tu kita salah. Mana mau lari? Ui. Tak cukup tanah nak lari. So, baca Quran, sedikit sebanyak dia mengajar kita menurunkan ego. Yes, ego tu memang syaitan guna ego untuk kita. Untuk kita berperang. Ustaz, Al-Quran, tadabbur Al-Quran ni mendidik diri, sebenarnya cari kesilapan diri dulu kan. Dan kalau yang saya takut sekali kan, bila kita mula ada perasaan, kita rasa orang tu ego. Padahal peringatan tu yang nak kena back balik. Al-Quran ajar kita balik ke Allah dulu kan. Sebab bila kita mula letak persepsi seseorang tu ego, sebenarnya salah tu pada hati kita dulu kan Ustaz. Betul? Oh ya Allah, benda ni yang kena belajar dan kena, bila kata meraihkan, bila tadi nasihat Ustaz bagi tentang apa pandangan orang ni macam ni, pandangan orang ni macam ni. Dia bukan meraihkan dengan cara menuduh orang tu ego tak nak dengar pandangan kita. Tapi saling menasihati dan duduk macam mana Ustaz, nak together untuk bercakap, meraihkan pandangan itu yang kadang banyak tak mampu nak buat Ustaz. Ya. Kita punya tak kegusaran kita sama je dengan Nabi Musa. Nabi Musa, waktu Allah suruh dia pergi jumpa Firaun, Nabi Musa Nabi Musa berdoa dan meluahkan rasa ketakutan baginda. Dia kata apa? Inni akhafu ayyukadzibun. Itu dalam surah Syu'ara. Surah syair-syair. Inni akhafu ayyukadzibun. Sekejap ya. Qala Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Kemudian dikata wa yadiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu ay yaqtulun. Ayat 12, 13 dan 14 ni adalah perkataan Nabi Musa menjawab kepada arahan dari Allah pergi jumpa Firaun. Allah suruh Nabi Musa jumpa Firaun. Nabi Musa kata, aku takut mereka mendustakanku, lalu dadaku sempit dan lidahku keluh. Utus Harun bersama aku, dan by the way, aku dulu ada buat kesalahan dan aku takut dibunuh. Kalau kita buat list, ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4, permintaan ini nombor 4, dan yang ini nombor 5, fa akhafu ayaqtulun. Nabi Musa takut dibunuh jatuh pada nombor 5. Dia takut dibunuh tu paling last. Maksudnya, ketakutan dibunuh tu, itu bukan yang paling utama. Yang paling utama apa? Ayyukadzibun. Penolakan. Aku bercakap nanti, diorang tak percaya, ya Allah. Penolakan. Kita berdakwah ni, yang paling kita khawatiri ialah penolakan. Orang tak nak dengar, orang tak nak terima, orang argue. Ini kegusaran paling utama ni. Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun. Setiap orang ada kegusaran yang sama. Penolakan. Kalau waktu kita kecil-kecil, jangan kawan dengan dia. Oi, anak kita nangis bila kawan dia tak nak.
tak nak kawan. Dan dengan penolakan ni, ada yang sampai bunuh diri. Society tak nak terima, masyarakat tak nak terima. Dia forever alone. Dia membujang sampai ke tua. Sebab dia approach orang tu tak terima, yang ini tak terima. Penolakan ni tinggi dan banyak. Besar. Nah tu macam saya Lone Ranger. Qala Rabbi inni akhafu an yaqtulun. Dan benda ni realiti. Saya punya anak saudara, dia jadi pakar psikiatri dekat USM. Dia baca banyak teori tentang apa, tentang stres, tentang macam-macam lah. Dan bila kami discuss tentang ayat ni, dia kata, betul lah cik. Daripada penolakan inilah, bila orang tu down, orang tu stres, orang tu murung, akhirnya dia bunuh diri. Kena label, kena judge. Gitu. Kan. So, kita tak mahu berdakwah sebab kita takut penolakan ni. Kan. Maka dalam rumah kita berbincanglah elok-elok. Terutamanya pada anak-anak. Anak-anak tak nak rapat, tak nak dekat dengan dia. Tak nak rapat, tak nak dekat dengan kita. Mungkin kerana kita dirasakan, ni tak dengan mami pun tak rapat. Tak ada bentuk perbincangan. Dia belum habis cakap, kita dah tolak. No. Penolakan. Kan itu yang menjadikan anak-anak kita stres, menjauhkan diri. Tak nak bincang, tak nak borak dengan kita pun. Dia kena satu, dia jawab satu. Kan. So, wahyu dari ilahi, dia address tepat kepada permasalahan hati. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Peringatan sangat baik malam ni insyaAllah. Ada jemaah ada soalan ke? 5 minit lagi insyaAllah kita ke kuliah insya. Senyap je malam ni Ustaz. Kamu jadi anak murid yang baik. Amin, Allahumma amin. Fokus. Ya Allah. Alamak, Cik tak dengar bunyi kipas. Pula dah. Mu tutup kipas dulu. Mau piat telinganya tu. Cik nak tanya apa-apa ke? Tutup dah kipas tu. Tak betul lagi pula dah. Lain Cik tak cantik malam ni, tak dengar. Yolah lain tak apa dah, semua dah ada. Masya-Allah. Cik kita bawa soalan ke slot akan datang boleh ke? Sian Cik Okey, boleh. Okey, Alhamdulillah. Ustaz kita tamat malam ni kat sini Ustaz ya. InsyaAllah. Boleh. Okey baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kathira. Jazak pada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri yang telah berkongsi tadabbur surah Ali Imran pada ayat 52 hingga ayat 55. Begitu panjang huraian dan penjelasan pada ayat 52 pada malam ini dan diikuti dengan keindahan doa pada ayat 53. Pada dua ayat ini saja jelas diperingatkan bahawa pentingnya untuk berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini perlu dengan ilmu, yakni Al-Quran dan hadis, juga mesti bersama guru yang mursyid, yakni yang jelas menjadi penyambung lidah Nabi SAW, dan berada di jalan ini juga perlu diperkukuhkan dengan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa kembalikan semua perkara merujuk pada Allah
agar sentiasa diberi petunjuk dan pimpinan di jalan yang lurus dan benar. Sama-sama kita amati setiap ibrah melalui kisah Hawariyun yang Ustaz bawakan malam ini. Mudah-mudahan dengan apa yang Al-Fadhil Ustaz kongsikan menjadikan kita sentiasa mengambil peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai pegangan dalam kita berusaha untuk menjadi sebahagian dari hamba-Nya yang mahu membantu agama suci ini, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemanur Iman memohon jutaan kemaafan. InsyaAllah sebentar saja lagi Taman Syurga Gemanur Iman akan mengakhiri kuliah malam ini dengan pengajian tafsir kitab Nurul Ihsan jilid 4 Surah Al-Hujurat bersama Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.